Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ustazah Nurul akan ajar subjek fiqh tahun 3. Okey. First kita akan belajar tajuk tayamum. Okey, kat sini pelajaran pertama tayamum. Okey, di akhir pembelajaran ni murid dapat apa? Murid dapat menyebut pengertian dan lafaz niat tayamum, menyatakan rukun-rukun dan menyenaraikan syarat-syarat tayamum, menyenaraikan perkara-perkara sunat, perkara yang membatalkan dan hikmah bertayamum, dan akhir sekali adalah mengaplikasikan amali tayamum. Okay, Ustazah harap untuk yang akhir pelajaran ni, yang mengaplikasikan amali tayamum ni, Ustazah harap murid-murid dapat buat benda ni kat rumah. Okay, first kat sini ada situasi antara murid dan ustaz. Okay, murid ni bertanya, "Ustaz, tangan saya sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimanakah saya hendak berwuduk?" Okay, maksudnya tangan dia mungkin kena simen ke apa kan, kena balut kan, so tak boleh nak kena air. Okay, so macam mana nak ambil wuduk? Ustaz dia cakap, mudah saja, kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Okay, kat sini ustaz tu bagi tahu tayamum ni boleh menggantikan wuduk. Jadi murid ni dia boleh bertayamum instead of wuduk yang menggunakan air tu. Okay, murid, jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Ustaz, bukan sakit saja, banyak lagi sebab lain yang mengharuskan kita bertayamum. Antaranya kalau tak ada air, atau ada air tapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja, ketiadaan air mutlak, dan cuaca yang terlalu sejuk. Okey, murid, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk bertayamum, Ustaz? Ustaz jawab, kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Okey, pengertian tayamum. Okey, tayamum kat sini bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okey, kat sini murid-murid kena ingat poin apa je yang dia cakap kat maksud tayamum ni. First, dia mestilah debu tanah yang suci. Okay, second, mestilah ke muka, bukan kat tempat lain, kat muka dan kedua-dua tangan sampai ke siku. Okay, jangan pergi sapu kaki pula, tak boleh. Kalau ikut maksud ni, ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okay, cuba kita tengok lafaz niat tayamum. Okay, nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay, rukun tayamum. Okay, rukun ni apa? Rukun ni adalah perkara yang kita kena buat lah ikut turutan. Okay, rukun ni kira macam step dia, langkah-langkah dia. First kena buat apa, second kena buat apa. Okay, kat sini first kena buat apa? Niat ketika memulakan tayamum. Okay, pertama niat ketika memulakan tayamum. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga siku. Yang terakhir adalah tertib. Okay, kat sini yang pertama sekali tadi dia kata niat. Okay, niat tadi apa? Nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay, yang kedua, menyapu debu ke muka. Okay, kita sapu debu ke muka dulu. Okay, yang seterusnya kita sapu debu ke dua belah tangan sampai siku. Bukannya sampai pergelangan tangan je, kena sampai siku. Okay, yang akhir sekali tertib. Tertib ni apa? Tertib ni kena ikut turutan. Okay, boleh ke kalau murid-murid basuh pula, maaf Ustazah, menyapu debu ke tangan dulu baru menyapu debu ke muka? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Dia kena ikut turutan. Kena niat dulu, sapu muka, sapu tangan, macam tu. Okay, tak boleh berterabur. Okay, kaifiat bertayamum. Kaifiat ni macam cara-cara dia. Okay, tadi kita dah tahu langkah-langkah dia kan, step dia kan, kena buat apa dulu kan. Okay, ni kaifiat ni dia macam bagi tahu dengan lebih jelas dan detail lagi. Okay, first kita tengok sini.
Okay, kat sini murid-murid boleh buat sambil dengar ustazah cakap ni. Okay, first melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu disapukan ke muka. Okay, contoh murid-murid boleh ambil bedak ke tepung ke apa untuk cuba. Okay, first letak dua-dua tangan, lekapkan ke atas debu tanah yang suci, lepas tu kita sapu muka. Okay, bila kita sapu muka tu, biarlah ikut macam kita ambil wuduk, daripada anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, daripada atas anak rambut ni sampai bawah dagu. Okay, seterusnya melekatkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku, diikuti dengan tangan sebelah kiri. Okay, kat sini kena buat tangan sebelah kanan dulu, baru buat tangan sebelah kiri. Okay, yang ini kena lekap yang baru ya, tangan ni yang untuk menyapu ke tangan ni kena lekap lagi sekali tangan kita tu ke debu tanah. Okey, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ni apa? Perkara-perkara yang menyebabkan kita untuk bertayamum. Okey, kat sini first, ketiadaan air. Kalau tak ada air, baru kita boleh tayamum. Okey. Ketiadaan air ni Ustaz terangkan. Kalau kat rumah kita tak ada air, tapi rumah jiran ada air, kita boleh je minta jiran tu, tak perlu pun bertayamum lagi. Sebab ketiadaan air ni bermaksud macam satu kawasan ni, contoh puncak alam ni tak ada air langsung. Macam satu Selangor tak ada air langsung, memang air tak ada. So barulah kita boleh bertayamum. Okey, seterusnya keuzuran kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Yang ni kalau kita sakit macam yang patah tangan tadi tu, macam murid tadi kan, dia sakit tangan dia sakit, patah ke, kena simen ke, kena balut ke, macam tu. Okey, seterusnya air yang ada hanya cukup untuk keperluan lebih penting. Okey, kat sini selalunya air yang untuk tanaman atau ternakan, ataupun memang air untuk kita minum. Okey, kat situ kalau air tu cukup untuk benda tu je, jadi kita boleh untuk bertayamum. Okey, seterusnya dilakukan setelah masuk waktu solat. Okey, kat sini kita bukan yang siap-siap, contoh pagi-pagi pukul 9 tak ada air, lepas tu kita dah siap-siap tayamum dah. Lepas tu masuk Zuhur, waktu Zuhur tu dah ada air dah sebenarnya, tapi kita teruskan solat sebab kita tayamum yang pukul 9 tu. Dia tak boleh. Dia lepas masuk waktu solat, kalau time tu tak ada air, baru kita boleh tayamum. Okey, yang terakhir sekali, menggunakan debu tanah yang suci. Kita tak boleh main ambil je debu tanah kat depan rumah, dah kena tarik kucing apa semua, kita main ambil je. Tak boleh. Kena ambil debu tanah yang suci. Okey, sunat-sunat tayamum. Okey, sunat-sunat tayamum ni perkara yang kita buat sambil kita tayamum tu kan, benda-benda yang sunat yang dapat pahala. Tapi kalau terlupa ke, tak apa, tak dapat dosa. Okey, first membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini Ustazah yakin semua orang mesti akan baca Bismillahirrahmanirrahim tu, sebab setiap perkara yang kita lakukan, kita mestilah niat kerana Allah. So kita akan sebut juga Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa Bismillah, nak buat apa-apa Bismillah. Okey. Seterusnya menghadap kiblat. Okey, kita nak tayamum kan, kita menghadap kiblat dulu. Dapat sunat, dapat pahala. Seterusnya menipiskan debu. Okey, menipiskan debu kat sini, contoh kita dah lekap dua-dua tangan tadi atas debu tanah tadi kan. Lepas tu kita menipiskan. Macam mana nak nipiskan? Bukannya kita lekapkan dua-dua tangan tu lepas tu sapu macam kita sapu bedak tu, bukan. Dia kita kena tepuk. Tepuk sesama dua tangan tu macam tu, biar dia bagi nipis. Okey, yang akhir sekali mendahulukan anggota yang kanan. Okey, perkara yang membatalkan tayamum. Okey, contohnya seperti murtad, sembuh daripada sakit, melakukan perkara yang membatalkan wuduk, lupa waktu solat, ada air sebelum solat. Okey, murtad ni maksudnya keluar daripada Islam. Lepas tu sembuh daripada sakit, contohnya tiba-tiba kaki dia yang kena simen tu dah boleh buka, dah boleh kena air dah.
Jadi dia kenalah ambil wuduk macam biasa, tak boleh nak bertayamum lagi. Seterusnya melakukan perkara yang membatalkan wuduk ni. Contoh, apa perkara yang membatalkan wuduk? Macam kentut, buang air kecil, buang air besar, semua tu kalau benda yang membatalkan wuduk, maksudnya dia membatalkan tayamum juga. Dia sama je. Lepas tu luput waktu solat. Waktu solat tu dah habis. Kalau ada waktu solat lain, kena ambil lain. Macam tu. Ada air sebelum solat. Ni maksudnya contoh kita waktu asar, contoh solat asar dah azan. Lepas tu tak ada air. Tak ada air ni. Memang satu selangor tak ada air. So kita ni pergilah bertayamum. Tengah tayamum 5 minit. Tayamum. Kita first time tayamum 10 minit lah. Tayamum. Tiba-tiba dah siap-siap ni. Dah duduk. Dah bersama-sama dengan imam solat berjemaah. Tiba-tiba ada air. Dengar bunyi air. Jiran sebelah buka, boleh ada air kan. Jadi tak boleh lah nak solat, tak boleh. Kena ambil wuduk pakai air. Lepas tu hikmah tayamum. Kemudahan kepada orang yang uzur. Apa kelebihan tayamum ni? Hikmah ni macam benda-benda baik ya. Macam kelebihan lebih kurang macam tu. So benda dia adalah kemudahan kepada orang yang uzur. Tak adalah kita nampak Islam ni susah. Dia ada terangkan yang kedua, membuktikan agama Islam tu mudah dan mampu dilaksanakan. Maksudnya tak adalah rigid sangat macam kalau nak solat kena wuduk kena pakai air juga. Tak adalah macam tu. Maksudnya kalau tak mampu, tak boleh, uzur, tak ada air ke apa, boleh bertayamum. Ada cara lain yang lebih mudah. Pentingnya ibadah solat. Kat sini maksudnya nak cakap dalam Islam ni solat tu memang wajib. Tu sebabnya kalau tak boleh, tak ada wuduk, ada tayamum. Maksudnya kena buat juga solat tu. Pakai apa pun. Kat sini, tahukah anda tayamum hanya untuk sekali solat fardu saja dan beberapa solat sunat. Kalau solat sunat bolehlah, tak perlulah kalau kita solat sunat lepas solat kan, contoh solat zuhur, lepas tu kita nak solat ba'diyah, tak perlulah kita nak bertayamum semula. Kalau solat sunat dibenarkan. Tapi kalau solat fardu, satu tayamum untuk satu solat. Contoh kita tayamum untuk solat fardu, lepas solat fardu nak buat solat asar, kena tayamum lagi sekali. Menunaikan solat fardu dalam apa jua keadaan. Setakat ni itu sahaja. Untuk pelajaran seterusnya kita akan sambung pada sesi yang lain.